Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan, apa khabar? Saya mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama-sama dalam program saya, program santai pada malam ini untuk kita membincangkan tentang politik semasa kita, iaitu pasca tentang Pilihan Raya Negeri Johor, pasca Pilihan Raya Negeri Johor yang sudah tentu banyak isu-isu dan juga banyak pandangan pendapat para netizen, politikus, pemerhati politik yang membuat kesimpulan dan juga membuat analisa secara cepat tentang keputusan Pilihan Raya Negeri Johor semalam. Dan saya yakin ada di antara kita yang gembira, ada yang berduka, dan sudah tentu ada yang berasa tak puas hati dan sebagainya. Sudah tentulah setiap kali pilihan raya sudah tentu akan ada mereka yang mempunyai ataupun memberikan tanggapan yang berbeza-beza. Jadi malam ini saya mengambil kesempatan ini untuk berbincang ataupun untuk bersembang dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh juga untuk berinteraksi dengan saya dengan memberikan ataupun meninggalkan komen tuan-tuan di ruangan komen untuk tuan-tuan komen apa juga yang berkaitan dengan Pilihan Raya Negeri Johor ini, agar tuan-tuan dapat sama-sama mengambil bahagian di dalam rancangan kita ini. Dan malam ini juga saya akan bersama-sama dengan beberapa bukan artis jemputan tuan-tuan bukan artis jemputan, tetapi beberapa kawan-kawan kita yang insya-Allah akan sama-sama memberikan pandangan tentang pilihan raya semalam. Dan antara yang yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini ialah Profesor Madya, Dr. Yusri Ibrahim, itu penyelidik daripada Ilham, yang akan sama-sama memberikan pandangan beliau. Begitu juga dengan Dr. Muhaimin Sulam dan beberapa lagi individu-individu yang akan turut sama dengan kita pada malam ini untuk kita membicarakan, untuk kita berbincang tentang topik yang telah saya nyatakan tadi. Jadi sebelum kita meneruskan program kita ataupun topik yang ingin kita bincangkan ini secara lebih mendalam, saya ingin memberikan beberapa data yang mungkin dapat membantu tuan-tuan bagi kita berbincang dan juga memberikan pandangan tentang PRN Johor pada semalam. Jadi ada beberapa data dan juga fakta yang saya ingin kemukakan kepada tuan-tuan. Yang pertamanya tentang peratusan keluar mengundi yang ataupun tentang data-data berkaitan dengan peratusan keluar mengundi, berkaitan dengan undi yang diperolehi oleh parti-parti yang bertanding. Jadi kalau tuan-tuan lihat di skrin ini, tuan-tuan dapat gambaran bahawa peratus keluar mengundi adalah 54.92%, sebagaimana yang tertera di skrin itu yang bertanda merah itu, 54.92%, maksudnya tidak sampai pun 60%, tuan-tuan. Maksudnya Pilihan Raya Negeri Johor semalam lebih teruk dari segi peratus keluar mengundinya berbanding dengan pilihan raya di Melaka dulu. Tuan-tuan bayangkan, hanya 54.92%, iaitu 1,426,573 pengundi sahaja yang keluar mengundi, walaupun bilangan pengundi berdaftar melambung kepada 2,599,797
orang selepas mengambil kira pendaftaran automatik mereka yang berumur 18 tahun dan juga mereka yang telah tua tua bangka tetapi belum mendaftar. Jadi secara mereka didaftarkan secara automatik. Begitu juga dengan kita melihat bahawa peratus yang keluar mengundi 1,426,573 ini adalah jauh ataupun lebih rendah daripada peratus yang keluar mengundi pada ataupun bilangan yang keluar mengundi pada 2018 iaitu 1.5 juta. Okey. Dan kita lihat di sini peratus yang mengundi BN. Peratus pengundi BN hanyalah 43.11%. Itu yang tuan-tuan boleh lihat. Peratus yang mengundi BN hanyalah 43.11% dan yang tolak BN adalah 56.89%, termasuklah lebih kurang 30% yang mengundi PH dan juga lebih kurang 25% yang mengundi Perikatan Nasional. Jadi maksudnya di sini PH pembangkang memperoleh undi yang jauh lebih banyak daripada BN, iaitu pembangkang atau yang menolak BN adalah 56.89 dan yang mengundi BN hanyalah 43.11%, dan ini lebih kurang dengan apa yang diperoleh oleh BN Melaka yang memperoleh 38% dan yang menolak BN di Melaka pada PRN Melaka sebanyak 62%. Jadi sudah tentu kita dapat lihat bahawa sebenarnya rakyat yang menolak BN itu jauh lebih besar berbanding dengan yang mengundi BN. Tetapi sistem dalam negara kita menggunakan sistem first past the post ataupun siapa yang punya undi yang lebih banyak di sesuatu konstitusi itu, walaupun satu undi, mereka akan menjadi ataupun mereka diisytiharkan pemenang. Kita tengok dulu tuan-tuan data-data yang ada ini. Selepas ini baru kita bincang dan tuan-tuan boleh mengambil bahagian dengan memberikan komen di ruangan komen, dan tuan-tuan boleh tengok pula saya tunjukkan pula tentang bilangan kerusi bilangan kerusi. Ini adalah bilangan kerusi yang dimenangi oleh parti-parti yang bertanding, iaitu Barisan Nasional memperoleh 40 kerusi, Perikatan Nasional mendapat 3 kerusi, itu dua daripada Bersatu dan satu daripada PAS. Pakatan Harapan memperoleh 11 kerusi, 10 dimenangi oleh DAP dan satu saja yang dimenangi oleh Amanah, dan satu dimenangi oleh PKR, dan Muda memenangi satu kursi, menjadikan gabungan Pakatan Harapan dan Muda memperolehi 13 kursi, dan lain-lain parti termasuk Pejuang, Barisan, Parti Bangsa Malaysia, Putra, PSM dan sebagainya tidak memperolehi sebarang kursi. Kita lihat pula tuan-tuan tentang data berkaitan dengan bilangan kerusi yang sepatutnya ataupun bilangan kerusi yang boleh dimenangi oleh pembangkang jika sekiranya undi pembangkang itu dicampurkan. Okey, ini adalah bilangan kerusi yang boleh dimenangi oleh pembangkang jika undi-undi pembangkang dicampurkan semua, maknanya iaitu undi PH, kita katakan PN juga pembangkang lah, selain daripada BN, dicampurkan undi PN, campur Pakatan Harapan, campur Pejuang, semua parti yang selain daripada BN, kalau kita campur boleh ataupun 20 daripada 40 kerusi yang dimenangi oleh BN itu sebenarnya akan kalah ataupun akan berpihak kepada pembangkang. Tetapi kalau kita hanya campurkan undi Pakatan Harapan dan undi Perikatan Nasional, 17 kerusi dimenangi ataupun 17 daripada 40 kerusi BN itu dimenangi oleh dua gabungan besar ini. Ini menunjukkan tuan-tuan bahawa kalaulah ini kita cerita kalau
undi-undi pembangkang ini tidak pecah, bermaksud BN tidak akan menang dalam pilihan raya negeri Johor ini, iaitu BN hanya memperoleh 20 kerusi saja, ataupun kalau tidak mengambil kira undi Barisan, undi Pejuang, undi Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya, Barisan Nasional akan kalah di 17 kerusi. Maksudnya mereka tidak akan dapat membentuk kerajaan. Paling banyak mereka menang ialah sebanyak 23 kerusi saja. Ini adalah data-data dan fakta yang perlu kita ambil kira, perlu kita congak dan kita ambil kira apabila kita membuat analisa dan juga komen sebentar nanti. Dan kita lihat pula parti-parti yang hilang deposit. Tuan-tuan, ini adalah senarai parti-parti yang hilang deposit. Jadi tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana semua parti-parti yang selain daripada BN mempunyai calon-calon yang hilang deposit. Paling ramai tuan-tuan ialah Parti Pejuang, kecuali muda yang tidak hilang deposit. Parti Pejuang 42 calonnya hilang deposit. Maksudnya semua calon-calonnya hilang deposit di 42 DUN, dan jumlah wang yang mereka hilang ialah 210,000 tuan-tuan. Di pihak PH ada 11 calon PH yang hilang deposit, termasuk 7 daripada PKR dan 4 daripada Amanah. Dan kita lihat di sini bagaimana teruknya prestasi Pakatan Harapan sehingga boleh hilang deposit tuan-tuan. Bukan satu, bukan dua, tetapi 11. Dan yang lebih kita bimbangi ialah PKR. PKR hilang ataupun hilang deposit di 7 DUN. Hilang deposit di 7 DUN, dan Amanah hilang deposit di 4 DUN. Warisan hilang ke semua calonnya hilang deposit. Perikatan Nasional 4 calonnya hilang deposit, iaitu Bersatu 2 calon, PAS 1 calon, Gerakan 1 calon. Parti Bangsa Malaysia hilang semua calonnya hilang deposit, iaitu 4 kesemuanya. Putra 1 calonnya hilang deposit, memang 1 saja yang bertanding. Dan PSM juga hilang deposit, itu 1 calon PSM hilang deposit, di mana PSM memang dia bertanding 1 saja hilang deposit. Kita lihat dan juga calon-calon bebas, ramai calon-calon bebas yang hilang deposit. Jadi itu apa yang mungkin kita boleh bincang selepas ini tuan-tuan, ialah bagaimana Pakatan Harapan boleh hilang deposit. 7 calon PKR hilang deposit dan 4 calon Amanah hilang deposit. Begitu juga dengan calon Perikatan Nasional. Okey. Seterusnya saya ingin kembali kepada sampel ataupun kembali kepada sepatutnya 20 kerusi yang dimenangi oleh BN itu sepatutnya dimenangi oleh pembangkang sekiranya undi tidak pecah. Tuan-tuan, saya bagikan contoh di sini. Tuan-tuan boleh tengok ada beberapa DUN yang akan saya tunjukkan sampel. Satu di DUN Kemelah. Di DUN Kemelah N04, iaitu kerusi yang ditandingi oleh calon Amanah Dr. Sulaiman Muhammad Noor, yang juga merupakan penyandang kerusi DUN Kemelah, di mana kita lihat Dr. Sulaiman memperolehi 5,907 undi. Norizan Sardin Pejuang 214, Nur Mala Sudirman Cikgu Mala 4,600, N Saraswati 7,518. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah jika undi Dr. Sulaiman dicampur dengan Cikgu Nur Mala daripada PN, tuan-tuan boleh tengok kedua-dua gabungan ini memperolehi 10,500 lebih, berbanding dengan N Saraswati daripada MIC hanya memperolehi 7,518. Inilah contoh di mana kursi-kursi yang sebenarnya boleh dimenangi oleh pembangkang
akhirnya dimenangi oleh calon MCA atau calon BN hanya kerana perpecahan undi atau pecahnya undi. Kita lihat di Dun Kemelah ini, kalau undi PH dan PN dicampur, menang lebih daripada 3,000 majoriti. Dan inilah sebenarnya keputusan pada PRU 18 dulu, iaitu bila berlakunya 1 lawan 1 ataupun tiga penjuru cuma PAS masa tu sebagai pihak ketiga. Dalam PRU 18, undi PH dan PN ini adalah sama, iaitu undi bersatu itu adalah diperoleh oleh Dr. Sulaiman, di mana Dr. Sulaiman menang. Saya bagi contoh Dun kedua yang sepatutnya dimenangi oleh gabungan pembangkang jika tidak ada perpecahan undi, ialah di Dun Tenang N5, tuan-tuan ya. Di Dun Tenang N5 yang ditandingi oleh calon muda, itu N Tenang 05, sebelah saja Kemelah tadi, yang dimenangi oleh Haslinda Saleh daripada UMNO, yang memperolehi 5,380. Dia menang dengan 5,380, Haslinda Saleh. Kalau tuan-tuan lihat, rujuk kepada undi yang diperolehi oleh calon muda, itu Lim Wajid yang memperolehi 3,644, dan undi yang diperolehi oleh Ahmad Humazi Udin daripada Bersatu PN 2729. Kalau tuan-tuan campurkan dua ini, kedua-dua undi muda dan Bersatu ini jumlahnya adalah 6,300 lebih, berbanding dengan undi yang diperolehi oleh calon UMNO yang menang itu 5,300. Jadi ini adalah dua contoh di mana kerusi yang sepatutnya dimenangi oleh gabungan pembangkang tetapi dimenangi oleh BN hanya kerana pembangkang tidak bersatu dan juga pembangkang membawa haluan masing-masing. Jadi keadaan ini sebenarnya berlaku di 18 Dun yang lain. 18 Dun yang lain daripada 40 yang dimenangi oleh BN itu, kalau 18 itu termasuk kita campur undi pejuang, undi muda, undi warisan. Tetapi kalau kita hanya campur undi bersatu, undi PN dan undi PH, BN akan kalah di 17 kerusi daripada 80, dan BN daripada 40, BN hanya mampu untuk menang di 23 kerusi. Maksudnya kalau undi pembangkang ini, undi PH dan undi PN dicampur, BN hanya mampu maksimum menang 23 kerusi sahaja. Jadi tuan-tuan, kita akan buat konklusi atau akan buat kesimpulannya di hujung nanti, apa agaknya tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh politikus-politikus ini. Apakah mereka perlu untuk terus menjadi bebal dan menjadi ego untuk tidak mahu bergabung, masing-masing terasa kuat, atau apakah mereka sanggup untuk membuang ego mereka dan mereka kembali bertaut seperti mana dalam pilihan raya umum ke-18 dulu, yang akhirnya menyaksikan BN ditumbangkan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mengambil atau saya call kawan-kawan kita untuk bagi pandangan, saya juga ingin memberikan beberapa komentar saya sendiri sebelum komentar itu diberikan oleh kawan-kawan kita. Pertamanya saya ingin selepas ini mungkin pandangan saya ini tidak disetujui atau ada pandangan-pandangan lain oleh sahabat-sahabat, boleh sahabat-sahabat kemukakan di ruangan komen dan sebagainya. Jadi perkara pertama yang ingin saya nyatakan di sini ialah kekalahan pembangkang ini. Pertamanya ialah tadilah sebagaimana yang kita dah tunjuk tadi, kerana berlakunya pecah undi di kalangan pembangkang yang disebabkan oleh pembangkang ego, pembangkang bebal, tak mahu bergabung, tak mahu bekerjasama, tak mahu berbincang. Akhirnya UMNO, BN yang hanya memperoleh undi minoriti, menang dengan bergaya, menang dengan super majority melebihi undi 2/3. Okey, jadi sebab utama ialah berlakunya pecah undi, di mana undi UMNO BN hanyalah mereka dapat undi putih mereka, iaitu undi tegar mereka. Mereka tak dapat lebih daripada itu. Tetapi itu sudah cukup untuk memenangkan UMNO disebabkan pecah undi di antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Warisan Pejuang dan sebagainya. Sebab yang kedua,
saya rasa semua orang boleh setuju. Sebab yang kedua ialah peratus pengundian, peratus pengundian yang langsung ataupun yang begitu memalukan. Saya pakai perkataan memalukan, iaitu kurang daripada 55%. Itu tadi berapa? 54% keluar mengundi tadi, 54.92% peratus pengundian yang cukup memalukan negara kita. Ini suatu perkara yang sebenarnya pihak yang paling gagal di sinilah SPR. Dan kalau di negara barat pengurusi SPR ni dah letak jawatan. Sebab gagal memastikan bukan nak dapat 70%, 52%. Tuan-tuan bayangkan 52% saja, 54.92% saja yang keluar mengundi, jauh lebih kurang daripada peratus pengundian di Melaka dulu yang lebih kurang 64%, lebih kurang 10% kurang daripada peratus pengundian di Melaka. Dan jumlah yang keluar mengundi hanya 1.4 juta. Walaupun pengundi dah melambung tinggi, tetapi yang keluar mengundi jauh kurang daripada pilihan raya umum 2018. Dan ini menjadi penyebab kepada kekalahan Pakatan Pembangkang, kerana pembangkang gagal memastikan mereka-mereka yang tinggal di luar Johor kembali mengundi. Kegagalan ini mesti difikirkan oleh pembangkang bagaimana untuk memastikan di masa akan datang pengundi akan balik mengundi. Bayangkan tuan-tuan, walaupun pengundi 18 tahun dah bertambah, pengundi yang tak pernah daftar pun dah masuk, masih lagi gagal atau masih lagi kurang peratus pengundiannya. Okey, perkara ketiga ialah kegagalan pembangkang untuk bekerjasama, bersepakat antara satu sama lain. Saya hanya bagi 3, yang lain-lain kecil-kecil tu banyak. Bukan sahaja PH gagal bergabung dengan PN, tetapi di dalam PH itu sendiri gagal untuk menunjukkan kesepakatan. Dan ini tidak boleh disangkal. Ini tidak boleh disangkal oleh pimpinan PH, kerana memang daripada awal lagi, sebagaimana kita semua tahu, PH telah gagal menunjukkan kesepakatan. Walaupun bagi alasan apa pun, bagaimana mungkin PH boleh menggunakan logo yang berlainan di kalangan parti-parti komponen komponen PH. Mana mungkin PKR menggunakan logonya, DAP dan Amanah menggunakan logo Harapan. Mana mungkin kita kata mereka ini berpadu? Kalau masing-masing menggunakan logo yang berlainan, mungkin di pihak kita sebagai orang politik dan sebagainya tak ada masalah. Tetapi di pihak rakyat, kita jangan melihat sesuatu isu itu dari kacamata kita. Kita memang boleh bagi jawapan, nak menyedapkan ahli dan sebagainya, tapi kita mesti lihat dari kacamata pengundi. Pengundi melihat apabila tidak menggunakan satu lambang, logo, sudah tentu pecahlah. Sudah tentulah menunjukkan parti dalam PH itu pecah. Malah muda pun yang kita katakan sebagai gabungan atau kawan pun tidak dapat dipujuk untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan. Sepatutnya muda gunakan lambang Pakatan Harapan untuk menunjukkan kesepaduan. Lebih teruk daripada itu tuan-tuan, Pakatan Harapan juga gagal untuk menamakan calon menteri besar. Okey, Pakatan Harapan gagal untuk menamakan calon menteri besar sehingga ke hari akhir sebelum pengundian. Itu lagi satu menunjukkan kegagalan Pakatan Harapan dalam menguruskan perbezaan. Mana mungkin sebuah gabungan, kalau di Melaka isu ini isu ini dapat diselesaikan, di mana Pakatan Harapan Melaka menamakan Tuan Haji Adli sebagai calon ketua menteri, tapi di Johor senyap sunyi. Janji nak umumkan calon ketua menteri besar, tapi tak berjaya umumkan. Saya tak pasti, mungkin ada perebutan ataupun mungkin tidak sepakat, dan inilah ia menunjukkan bahawa Pakatan Harapan tidak sepakat. Tidak sepakat. Calon menteri besar pun tak dapat nak umum, logo pun berbeza-beza, masing-masing ego dengan kemahuan masing-masing. Dan begitu juga dengan PN, sehingga sudah tak dapat nak umumkan siapa ketua ataupun calon calon menteri besar. Jadi tuan-tuan, itu pandangan saya, dan sekarang saya akan buka gelanggang ini untuk tuan-tuan. Kalau ada yang ingin beri komen,
ingin beri pertanyaan, dan saya insya-Allah saya akan cuba untuk menghubungi beberapa kawan-kawan kita untuk memberikan pandangan tentang apa tu. Saya akan hubungi salah seorang daripada kawan kita untuk memberikan pandangan tentang pilihan raya ini. Waalaikumsalam, Pak Abang. Alhamdulillah. Ada di mana? Ada di boleh. Apa ni, kita kontak kawan kita Cik Azhar, dia ada hal kot nah. Dia dah aku. Okey. Jadi saya ada nak minta pandangan Tuan Haji. Kita sekarang ni bersama dengan Tuan Haji Muhammad Yahya, salah seorang daripada ketua kawasan Kangak ke mana ni? Padang Besar tu. Oh, Padang Besar. Oh, orang besar ni. Ya. Padang Besar, Padang yang paling besar. Jadi dalam masa 3 hari Tuan Haji, jadi nak minta pandangan Tuan Haji. Apa sebab PH kalah? Apa sebab pandangan Tuan Haji, apa sebab PH kalah di Johor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, saya rasa Datuk dah ulas dah tadi beberapa ciri-ciri yang menyebabkan PH kalah ni. Saya mungkin saya nak tambah lah kot satu dua intipati. Boleh. Mana menjadi yang menjadi punca kepada penyebab kepada kekalahan kita lah. Ya. Mungkin saya isu yang paling besar sekali tu, yang saya rasa paling besar sekali dalam soal ini adalah turnout, adalah kehadiran pengundi yang begitu rendah. Okey, disebabkan oleh Datuk tuan-tuan yang dihormati sekalian, rakyat ataupun pengundi dah meluat dengan politik negara kita. Meluat, okey. Dah meluat dengan politik negara kita ni dah jadi orang kata tak ketawa lah. Orang boleh kata dah tak ketawa lah. Berdasarkan kepada beberapa rentetan lah. Kalau kita tengok daripada tarikh mulanya langkah syaratan itu, langkah syaratan itu, rakyat dah mula nampak amanah yang diberikan oleh rakyat untuk membentuk kerajaan itu telah dicabuli di situ. Itu pertama. Rakyat dah letakkan harapan bahawa kita kali ini nak turunkan Barisan Nasional, kita nak naikkan Pakatan Harapan, kita nak tukar, nak ubah kerajaan, kita nak reform sistem, kita nak reform segala bentuk pentadbiran, kita nak rasuah penyelewengan, semua kita nak buat sesuatu yang agak merubah 22 tahun hegemoni Barisan Nasional itu. Itu sebab utama lah Tuan Haji. Sebab utama. Jadi bila tak turun, bila rakyat dah meluat, rakyat tak turun, menyebabkan peratus, seperti mana kata Datuk tadi, 54.92%. 54.92%. Jadi di mana lagi 46% lagi rakyat. Rakyat ini adalah, majoritinya adalah rakyat yang dulunya menyokong kita, Datuk. Tuan Haji, apa tu, pasal apa tu PH dan Langkang tak dapat tarik mereka ni balik? Ada usaha, pasal apa ada usaha? Itu yang saya katakan, bila rakyat dah meluat, rakyat dah, tetapi saya nak sebut sikit, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan MOU tu. Walaupun ini tak disukai oleh sebahagian pemimpin, tapi saya nak sentuh, ini isu rakyat. Boleh. Sila. Di bawah mereka tak dapat satu penerangan yang jelas berkenaan dengan MOU. Tiba-tiba je bila dah sign semua, baru turun ke bawah dan cuba untuk sampaikan kepada rakyat, kepada pengundi tentang MOU. Sedangkan MOU-nya rakyat dah sedang dalam keadaan confused, bila keadaan keliru dengan yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi kerajaan. Kemudian yang jadi kerajaan, yang jadi pembangkang, tiba-tiba sign pula satu memorandum of understanding bersama dengan kerajaan. Lagi dia mula. Bila dia mula
tu, bila lagi dia meluat, jadi kita pemimpin tu, komunikasi antara pimpinan dengan rakyat bawahan, dengan pengundi ini, saya dapati agak kurang. Agak keterbatasan antara hubungan antara komunikasi antara pimpinan dengan rakyat bawahan ini. Mungkinlah salah satu sebabkan oleh PKP yang panjang dan sebagainya, tapi kita tak nafikan itu sebagai satu faktor. Tapi Tuan Haji, masa kita tak ada, cuma satu soalan untuk Tuan Haji. Okey. Satu soalan lagi. Amanah hilang deposit di 4 bank, Tuan Haji. Okey, betul. Saya lebih berminat soal MOU ni, betul. Saya masih tak habis lagi. Biar saya habiskan. Bila rakyat dah tengok di situ, dan dalam keadaan masa kita genting, kita masa keadaan genting tu, tiba-tiba kita ada usaha-usaha suara-suara yang nak sambung lagi MOU ini. Okey. Jadi kadang bila kita tegur, kita peringkat pertengahan ni, kita tegur pimpinan, kita beritahu, kita sampaikan bahawa MOU ini ke dalam convention tahunan yang lepas pun saya sendiri personally saya sebut tentang MOU, tapi bila jawapan daripada pimpinan, mereka mengatakan baik, kita setuju, ada benda tertentu baik, tetapi rakyat membuat satu kesimpulan benda ini tak perlu dan perlu dirombak. Jadi kita tak dengar cakap rakyat, dan akhirnya bila mai mengundi, bila mai pilihan raya, kita cari rakyat yang kata tak baik ni, yang pada satu ketika MOU pimpinan kata baik, rakyat kata tak baik. Kita nak cari rakyat, kita nak kembali kepada rakyat untuk nak rakyat mengundi kita. Rakyat kata pirah. Kami apa yang kami dengar, apa yang kami cakap, apa tak mau dengar. Bila masa PRN ini, PRU, PRK, PRN, apa kena cari kami? Jadi pendek saya nak ceritakan itu malam ni, simple dia, kembalilah kepada pimpinan kita, kembalilah kepada rakyat. Okey. Whatever kita di mana, setinggi mana kita terbang ni, kembalilah, turunlah ke bumi, tengoklah balik rakyat punya pandangan, minta balik rakyat punya pandangan, because end of the day, kita ini orang politik, 5 tahun sekali kita berhadapan dengan PRK, dengan PRU. Ya. PRU final yang akan memutuskan kita naik atau kita jatuh adalah rakyat. So now di Johor, PRN Johor, rakyat telah menunjukkan dia punya jalan kepada pimpinan. Okey. Tu ni apa lagi? Komen sikit. Ya tu. Komen sikit dalam satu minit. Amanah hilang deposit 4 kursi. Berkenaan hilang deposit tu. Ya. Hilang deposit ni ada kaitan dengan sikit sebanyak ada kaitan dengan jentera pilihan raya saya tu. Okey. Jentera pilihan raya yang saya sendiri personally saya round, saya tengok, saya observe beberapa dun yang amanah bertanding. Ya. Saya lalu Serum, masuk Maharani, saya pergi simpang Jeram, saya pergi ke Tapak Yani, singgah untuk melihat, untuk tengok sendiri dia punya preparation parti. Bagaimana kita bersedia. Awak jentera luar tu, kita jentera dalaman tak seberapa, saya nampak lah tak seberapa. Sebabkan oleh kita sendiri di peringkat cawangan, di peringkat grassroots di tempat itu sendiri tak seberapa gairah untuk berhadapan dengan perkara ini. Okey, ya betul. Kita nak harap awak pembantu di luar ni Datuk, kebanyakan mai ni sekadar memenuhkan sekadar pesta pilihan raya. Yalah, kita dan banyak yang pergi pakai pelancong pilihan raya. Jadi kita tak nafi. Kita saya respect lah orang pergi yang buat kerja, kita respect, bukan, tapi sebahagian besar tu yang kita boleh nampak lah. Tapi hakikatnya di pengundi, hakikatnya jentera dalaman itu sendiri. Bila saya tengok contoh macam Serum contoh je saya pergi, dia pergi ke Maharani pun lebih kurang macam tu. Dia punya jentera, saya pergi sampai ke satu peringkat, saya tak nampak bila bendera PN, bendera BN berkibaran, kita punya bendera tak nampak lagi. Itu antara tanda-tanda jentera kita di bahagian di bawah itu. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan slide khusus bagaimana kita nak atasi masalah dalam ini, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih.
Okey tuan-tuan, itu tadi Tuan Haji Muhammad Yahya tuan-tuan. Minta maaf sebab Cik Azhar kita tak dapat bersama, jadi saya terpaksa menggantikan kawan kita iaitu Tuan Haji Muhammad Yahya, dan kita dapat lihat bahawa Tuan Haji tadi menambah sebab kekalahan itu adalah rakyat muak dengan politik. Rakyat muak dengan politik kerana melihat bahawa terlampau banyak politik, dan dia mengaitkan dengan MOU yang ditandatangani oleh PH bersama dengan rakyat, menyebabkan rakyat muak. Sedangkan mengikut beliau ialah rakyat mahukan PH tidak mempunyai hubungan langsung ataupun terus mengekalkan kedudukan mereka sebagai pembangkang tanpa ada hubungan dengan UMNO Barisan Nasional yang memerintah. Tetapi menurut beliau, bila MOU ditandatangani, seolah pembangkang ingin bekerjasama dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan, saya ingin tadi kita tentu tentang rakyat muak. Jadi saya ingin kita mendapat sedikit pandangan daripada seorang kawan kita yang langsung, dia ni bukan seorang ahli politik, tapi kita nak dapat gambaran, nak dapat pandangan beliau tentang pandangan mereka yang tidak terlibat secara langsung dengan politik, tentang pandangan tentang rakyat muak, rakyat tak minat dengan politik, rakyat dah hilang kepercayaan kepada ahli politik. Jadi kita cuba untuk mendapatkan pandangan salah seorang daripada rakan kita, iaitu saudara Azhar Mansur. Jadi kita cuba dapatkan pandangan daripada beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalam, Tuan Azhar Mansur. Apa khabar? Baik, ada di mana? Saya ada kat luar sekejap saya masuk dalam kereta. Ini tak ada rahsia, tak apa, isteri doang, tak ada masalah. Bukan, dia bising sikit. Okey. Macam mana dengan kesihatan? Ada terlibat dengan COVID ke apa ke? Alhamdulillah. Dah hari ni last quarantine. Okey. Kita terus. Habis quarantine. Kita terus ke topik yang kita nak bincang. Jadi ada pandangan mengatakan sebenarnya rakyat dah muak dengan politik. Rakyat dah muak dengan pembangkang, dengan kerajaan. Akhirnya rakyat tak nak ambil perhatian, tak nak ambil bahagian dalam pilihan raya dan sebagainya. Dan ini jelas apabila peratusan keluar undi di PRN semalam di Johor tu 54% saja. Apa pandangan untuk Tuan Azhar tentang rakyat dah muak ni? Halo? Ya, silakan, teruskan. Halo, dengar Ya, dengar. Okey. Macam ni. Pandangan saya, kalau kita cakap rakyat muak atau sebagainya, itu nak menyedapkan hati orang politik je. Sila, teruskan. Itu jujurlah saya cakap, itu nak menyedapkan hati orang politik, terutamanya parti-parti pembangkang. Okey. Saya minta maaf lah, saya berterus terang Teruskan. Tapi hakikatnya sebenarnya nombor satu, saya ada beberapa poin lah. Ya. Nombor satu, sebenarnya Anwar Ibrahim dah tak relevan. Okey. Anwar Ibrahim dah tak relevan. Rakyat dah muak dengan cara Anwar Ibrahim. Okey. Bukan sekarang, benda ni dah berlarutan. Okey. Kan ada cukup numbers lah, tak cukup numbers lah, inilah apa, rakyat muak. Kan? Jadi mempengaruhi rakyat yang tak ada kepentingan politik seperti saya. Saya bukan minta mengatakan saya orang kerajaan, bukan. Saya konsisten, saya start mengundi tahun 99. Okey. Sampai sekarang saya konsisten, saya undi pembangkang. Saya tak pernah lagi undi Barisan Nasional. Okey. Jadi saya cakap, saya beritahu kali ni, saya beritahu memang terus terang lah. Memang saya rasa Anwar Ibrahim memang dah tak relevan. Kalau kita tengok keadaan kerusi dekat Melaka ataupun di Johor sangat teruk pada PKR. Okey. Kalau dekat Johor saya rasa satu, betul? Ya, satu kursi ya. Dekat Melaka rasanya tak ada kan? Kosong, tak ada. Nampak? Sebelum ni begitu kuat tinggal kosong. Sebenarnya Anwar Ibrahim minta maaf lah, kenapa Pakatan Harapan sebelum ni menang, salah satu faktor
Okey. Halo? Okey. Cik Azhar, saya nak minta pandangan tentang apa tu, ya mereka yang tak nak pergi mengundi ni kan. Jadi sebenarnya apa tu, bagaimana apakah mereka, apa sebab sebenar tu? Apa sebab sebenarnya mereka tak ambil pot tentang mengundi, dan kalau mereka tak mengundi mereka tak dapat nak pilih kerajaan. Apa sebab sebenar tu? Tak ada daya penarik. Okey. Tak ada daya penarik. Kalau daya penarik kan, okey, masa pilihan raya Johor kan, ya. menteri besar pun tak ada nama. Okey. Pak. Lepas tu dengan keadaan ego masing-masing, sekejap guna bendera ni, sekejap guna bendera ni, apa benda? Pakatan apa ni nama ni? Betul. Ya. Sekejap seorang nak guna muda, seorang nak guna keadilan, seorang nak guna harapan. Apa pakatan ni? Rakyat tak nampak konsisten. Jadi Di kalangan pemimpin tak konsisten, siapa nak sokong? ya, betul. Kalau saya give up. Ini apa ni? Ni kalau dah pilih nanti silap-silap, nanti lompat sana lompat sini. ulang balik cerita lama kan. Kan? Jadi di kalangan pemimpin atasan tak firm dia punya decision. Lepas tu tak bersatu padu. Kan? Macam mana nak lawan Barisan Nasional? Okey. Walaupun dalam Barisan Nasional tu, walaupun kita nampak dia ada puak-puak, tetapi masa pilihan raya ni dia orang bersatu. Betul, ya. Walaupun ada kluster tu lah, kluster ni lah, dia orang tak kisah benda tu semua. Yang penting dia nak menang. Betul. Tapi di apa Pakatan Harapan masih nak berpolitik. Soal bendera pun nak berpolitik. Sama-sama parti pun politik Sama-sama parti pun berpolitik. Kan? Soal bendera pun nak berpolitik. Jadi ini kan nak mewujudkan nama menteri besar. Cara besar ni tak boleh namakan ya? Tak boleh namakan. Apa benda ni? Jadi dari segi contohnya rakyat susah sekarang ni kan, apa mungkin berniaga dan sebagainya. Jadi apa harapan rakyat lah, kalau kita kata rakyat susah dan sebagainya, adakah rakyat masih menaruh harapan kepada yalah, kepada BN ke, kepada PH ke dalam isu ni? Hello? Nama saya lah. Saya ni rakyat bawahan. Pandangan saya sebagai rakyat bawahan ni, sebenarnya tak kisah pun siapa memerintah. Yang penting adil dan saksama. Okey. Dia ada apa, yang penting ketulusan. Itu yang kami nampak. Ya. Okey, tapi hasil daripada 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, banyak kepincangan yang rakyat nampak. Okey. Banyak politiking yang ada semasa pemerintahan tersebut. Minta maaf lah, terutamanya DAP. Okey. Rakyat orang Melayu sangat sensitif dengan DAP. Ya. Sepatutnya DAP dia dah dapat memerintah itu, dia kena ambil pendekatan yang mesra dengan orang Melayu. Ya. Supaya dia dapat memenangi. Ini dia agak keras tau masa 22 bulan tu. Okey. Jadi bila pergabungan sekarang adanya Pakatan Harapan, isu utama yang orang tak nak undi Pakatan Harapan adalah DAP. Itu burden yang paling besar Pakatan Harapan. Liability Pakatan Harapan. Saya minta maaf lah. Okey. Memang itu liability kepada orang Melayu. Orang Melayu memang tak boleh. Dulu kenapa orang Melayu boleh undi DAP? Kerana faktor Tun Mahathir. Ya. Orang berani nak mengundi DAP kerana adanya Tun Mahathir. Dapat pusing sikit 10-15% undi Melayu pun dah cukup. Okey. Tapi sekarang Tun Mahathir tak ada, Anwar Ibrahim tak relevan. Okey. Dia pun tak konsisten. Okey. Dia pun tak konsisten dengan isu Melayu. Okey, terima kasih banyak sudah Azhar. Saya ambil note apa yang dinyatakan itu, dan kita sebenarnya memang, bagi saya tidak ada apa tu bangkangan lah, semuanya ada benarnya, dan kita mengharapkan
pimpinan dapat fikirkan apa yang diutarakan oleh saudara Azhar. Terima kasih banyak tuan-tuan, insya-Allah. Sama, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan, itu tadi pandangan daripada saudara Azhar daripada Melaka, dan saya yakin kita harap pimpinan kita dapat memikirkan sesuatu tentang pandangan beliau itu, dan saya banyak yang dia nyatakan di situ. Yang pertamanya, awal-awal lagi dia kata Anwar Ibrahim tak relevan. Saya terpaksa ucapkanlah, sebab itu yang dikatakan oleh saudara Azhar, walaupun dia akhirnya dia beritahu dia adalah pengundi pembangkang sebelum ini, tetapi dia mengutarakan beberapa poin yang saya rasa kita perlu fikirkan bersama. Yang pertama, Anwar Ibrahim dah tak relevan. Rakyat sudah muak dengan politik, kerana terutama di kalangan Pakatan Harapan, kerana asyik bercakaran sesama sendiri. Contohnya isu bendera logo pun tak dapat diselesaikan, calon menteri besar pun tak dapat diselesaikan di Johor. Begitu juga dengan isu DAP, rakyat terutamanya orang Melayu tidak boleh menerima DAP. Semua itu perlu kita fikirkan, bukan kita buang ke tepi begitu saja, tetapi kita kena fikirkan jika sekiranya ingin memastikan Pakatan Harapan boleh memacu ke hadapan. Jadi seterusnya, oleh kerana tadi disebutkan Anwar Ibrahim tak relevan, jadi saya ingin mendapat pandangan daripada kawan kita daripada PKR lah, untuk kita dapat pandangan beliau. Jadi saya akan cuba dapatkan pandangan daripada saudara kita daripada Pakatan Harapan, daripada PKR, untuk kita sama-sama minta pandangan daripada beliau. Saya hubungi saudara Asyik Abdul Samad daripada pimpinan PKR daripada Kota Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tuan. Ya. Ada ikuti kita punya perbincangan? Ada daripada awal ni saya tengok, saya dah dengar. jadi saya, oleh kerana tadi kawan kita saudara Azhar tu ada sebut tentang PKR, jadi saya terus hubungi saudara Asyik lah. Jadi kita tidak nak berdebat dan sebagainya, tetapi kita nak minta pandangan. Jadi kalau saya tak ada tapis apa-apa, terpulang pada tuan untuk menyampaikan pendapat lah. Cuma apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah daripada dapatan kita lah kan, dalam PRN Johor ni, isu logo tak sama, lepas tu PH ada 11 kerusi PH hilang deposit, PKR hilang 7, Amanah hilang 4, lepas tu kita pun tak dapat namakan calon menteri besar. Jadi saya nak minta komen kepada saudara Asyik lah, tentang tadi saudara Azhar kata Anwar tak relevan. Jadi saya nak komen. Kalau tepat betul sekarang harap kita saya akan ulas lah sekali Boleh. Okey, kita ambil PRN Johor, dan saya akan sentuh sikit. Masa 5 minit je kan? Ya. Okey. Lepas tu saya sentuh sikit PRN Melaka, dan last sekali saya akan boleh silakan. Silakan. Okey. Apa statistik yang pada awal saya pun dah tengok daripada siang tadi lah, berkaitan dengan pengundian apa semua kan. Okey, apa yang kita nak nampak sebenarnya daripada PRN Melaka itu hari dan di Johor kan, UMNO Barisan Nasional ni tak kuat. Okey. Kan, tak ada pertambahan pun. Ya. Pembangkang yang kita ni kan, pembangkang ni saya cakap khususnya kan, kita duk bergaduh kita dengan kita. Ya. Cukup kan, fokus untuk tumbangkan Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional, itu saja untuk selamatkan negara, cukup. Ya. Lepas tu saya sentuh balik kan, berkaitan dengan saudara yang tadi tu, amanah kawasan Padang Besar. Ya. Dan dia tentu berkaitan dengan memang rakyat dah berbuat dah. Bila majoriti sebenarnya rakyat Malaysia ni memang tolak UMNO dan Barisan Nasional. Setuju. Kita tengok memang nyata. Yeah. Memang nyata. Kan? Yeah. Kalau kata rakyat tu kan menyokong Barisan Nasional, saudara Sofi saya ingat kan,
Kalah banyak dekat perhitungan. Ya, ya. Kan? Tapi kalau orang undi je. Ya. Masih rakyat masih nak tolak Barisan Nasional, tetapi kita tak mampu untuk bersatu. Betul. Bila rakyat dah bagi undi dekat kita PR14, tapi itulah kita kalau nak ulang balik bab cerita pengkhianatan apa semua ni, pada saya kita tak boleh move lah. Ya, ya. Semua manusia melakukan kesilapan. Kalau kata saya ambil petikan Anwar Ibrahim pun kata luka kecil, kenapa tak gunakan luka kecil tu kembali? Ya, ya, ya. Kenapa semua pemimpin nak tunjuk ego masing-masing? Fokus untuk tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional yang kita pasti mereka adalah pencabut demokrasi dan everything dalam Malaysia. Ya, betul. Kat situ kita cari titik kebersamaan dan duduk buat rundingan meja bulat. Apa kita kalau ni kita bersedia semua. Maksudnya tuan setuju untuk pembangkang bersatu lah. Ya, saya setuju kalau untuk titik pertemuannya adalah untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Ya, itu sepatutnya. Itu sepatutnya. Pasal kalau kita tengok undi, saya tengok siang tadi saya tengok dia orang buat statistik apa semua. Kan kalau campur kedua-dua undi, kan? Ya. UMNO kan nak. Saya boleh jamin paling tinggi dia boleh dapat kat Johor tu 20 kursi je. Ya, sepatutnya 20 kursi saja dia dapat. Ya, termasuk dekat Melaka. Ya. Bukan kata kat Melaka pun sama. Ya, betul. Tapi kita tak jumpa titik persamaan tu. Mungkin pimpinan kita ni semua parti mungkin ego. Ya. Ini saya cakap terang-terang. Ya. Yalah, sebelum ni memang kita marah lah. Kita marah dengan pengkhianatan apa semua kan. Tapi kita peringkat bawahan, kita boleh buat apa? Dan saya jumpa juga dekat Johor kawan-kawan bersatu apa semua kan. Saya jumpa dekat Melaka pun kawan-kawan bersatu kan. Semua bercakap dengan nada yang sama apa yang saya cakap. Pasal dia orang pun kena ikut pimpinan yang dah buat benda kerja-kerja macam ni. Kan? Segelintir pimpinan kan yang ada daripada bersatu apa semua kan yang nakkan, saya pun tak tahu macam mana dia boleh fikir boleh angkat balik UMNO bersama. UMNO ni harimau bila dah luka, bila kita rawat dia baik, kita dia faham balik. Takkan benda tu pun dia tak tahu. Betul. Kan? Jadi bab masalah apa saya sentuh lagi peratusan mengundi. Saya tak nampak peratusan mengundi tu mengganggu. Yalah memang itu nampak dah titik-titik dia yang apa tak sepatutnya berlaku lah. Tapi bila rakyat dah meluat, kan? Dah tak tahu apa benda dia nak pilih ni. Sampai pembangkang ni yang nak lawan UMNO Barisan Nasional ni sampai 5-6 parti ni. Ya, ya. Dia nak pilih yang mana satu. Apa alternatif dia yang ada? Masa PR14 dia ada alternatif. Okey, satu parti bergabung kan untuk jatuhkan Barisan Nasional. Kecuali PAS lah. PAS dia orang abaikan lah. Pasal tak ada kekuatan pun. Betul. Kan? Jadi jatuh tumbangnya Barisan Nasional. Kan? Tapi segelintirnya pimpinan bagi nyawa. Sebenarnya orang yang 2018 tu tak lari. Tak lari. Contoh saya jaga Teluk Emas Dato' Ashraf tanding sana. Kan? Undi UMNO 6,000 lebih sama dengan PR14. Mana undi dia orang, ahli-ahli dia orang, dia keluarkan habis. Undi dia. Kan? Tapi pengundi kita kan keluar, bukan tak keluar, tapi bila PN dapat 3,000 lebih, kan? Kita PH dapat 3,000 lebih, kan? Campur-campur 7,000 lebih, kan? Kita menang lah. Kalau kita bersatu, cari titik pertemuan, dan pimpinan kena cari titik pertemuan, kan? Duduk sidang meja bulat, kan? Yang keluarkan titik-titik bengik yang selama ni kita ucap, kita hari-hari kita bercakap, kan? Kita fokus macam mana kita nak tumbangkan UMNO Barisan Nasional PR15. Okey, tuan pergi ke poin yang terakhir. Okey, poin yang terakhir. Kalau nak cerita, kan? Okey, ni pandangan saya, terima pandangan tu. Kan, pasal saya pun dah bergelumang dalam keadilan ni pun dah orang kata 20 tahun. Kan? Jadi kata Anwar tak relevan. Kalau nak cerita Anwar tak relevan, pada saya lah semua pimpinan yang berlega 20 tahun dalam kemelut politik Malaysia ni bersara je. Bagi pimpinan-pimpinan muda pimpin. Ya. Itu je. Kita yang ada kat atas tu daripada kecil kita dah kenal kan? Ya, daripada saya umur 20 kan, saya dah kenal. Kan? Kita dah tahu watak masing-masing. Kan? Bagi pimpinan-pimpinan muda, baik daripada keadilan, bagi pimpinan-pimpinan muda, tokoh-tokoh muda macam Rafizi, Nur Izzah, kan? Ke depan kan? Begitu juga Amanah, macam Adri, kan? Macam Adri ke depan kan?
Ya. Pimpinan muda macam tu. Kan? Tapi- Macam Tuan Sofi pun masih muda lagi. Belum lepas 50. Kan? Belum nampak macam 50. Okey, jadi saya dapat kesimpulan bahawa kita masih lagi kuat, maksudnya rakyat tak lari daripada kita, dan juga kita mesti merapatkan saf kita sama-sama pembangkang. Jadi saya ucap terima kasih kepada Sik. InsyaAllah ada masa nanti kita bincang khusus tentang isu-isu ni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan, itu pandangan daripada saudara Asyik Samad, Naib Timbalan Ketua cabang Kota Melaka, dan jelas sekali beliau bersetuju dengan pandangan saudara kita tadi, bahawa sebenarnya pimpinan-pimpinan politik yang ada dalam negara kita ini sudah sampai masa untuk mereka berundur lah, beri peluang kepada calon ataupun pimpinan-pimpinan muda, baik di semua parti lah, sebab dia kata tadi kebanyakan pimpinan-pimpinan yang ada ni kebanyakan dah berumur yang dah 20 tahun 30 tahun memimpin parti masing-masing. Jadi, dan juga beliau berpandangan bahawa sememangnya semua parti-parti pembangkang ini mesti duduk semeja, buang ego masing-masing untuk memastikan kita dapat menumbangkan UMNO Bersama Nasional, dan kita dapat balik mandat rakyat sebagaimana mandat rakyat pada 2018 dulu. Seterusnya, tuan-tuan, saya ingin kita mendapatkan pandangan daripada pimpinan kita. Salah seorang pimpinan yang saya panggil pada malam ini, atau saya mohon dia untuk memberikan pandangan tentang pilihan raya Johor ini, ialah AJK pimpinan Amanah Nasional, iaitu Dr. Muhaimin Sulam. Okey, kita cuba hubungi beliau, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Beras. ada nama? Di Shah Alam. Ada di Shah Alam. Okey, tuan-tuan. Okey. Minta pandangan sikit tentang PRN Negeri Johor semalam, secara umum lah, tentang prestasi Amanah, insya-Allah. Yang pertama, kejap ya. Ya. Yang pertama, prestasi Amanah tentulah kalau kita buat perbandingan, boleh ya? Boleh. Berbanding dengan pilihan raya sudah jatuh merosot. Tetapi kalau tengok dari segi realiti semasa, saya rasa Amanah masih bertahan dengan keadaan yang ada ni, dan itulah keupayaan Amanah untuk peringkat inilah. Dan saya fikir tidak terlalu buruk, tetapi tidaklah kita berbangga dengan keputusan tersebut. Tetapi ini merupakan satu keputusan yang memerlukan kita, seperti mana ahli panel yang sebutkan tadi, kita duduk semeja lah, kita bincang balik macam mana untuk mengembalikan balik kekuatan kita yang lepas lah. Empat calon Amanah hilang deposit, doktor. Apa pandangan? Itu memang kawasan national service kita. Okey. Memang kita kalau dalam parti ni kita letakkan grade A, grade B, grade C. Dan grade C tu kita anggap sebagai national service. Janji tidak lawan kita ataupun Barisan Nasional menang begitu saja. PN ada? PN ada? Yalah, kita kena dari segi politik kita kena pacak kita punya parti lah. Kalau kita tak bertanding, maknanya kita tidak berminat. Tujuh calon PKR hilang deposit. Apa komen? Saya tak pasti yang PKR. Cuma di Amanah tu memang itu national service. Maknanya itu memang kita service. Memang kita akan tahu itu kawasan kalah. Okay. Dan kawasan yang menang macam Puteri Wangsa Puteri itu, itu memang kawasan yang kita grade A punya. Okey. Tapi itulah kita dah bagi pada muda. Oleh kerana doktor telah sentuh tentang Puteri Wangsa, saya ingin minta pandangan doktor. Puteri Wangsa adalah kursi grade A lah, ataupun kata AAA.
Dan kita mengambil muda tu untuk kita mendapatkan move ataupun sokongan daripada anak muda. Okey. Mengapa kita boleh beri kerusi muda itu kepada wanita muda ataupun setiausaha muda, setiausaha parti muda, sedangkan kita pun ada Wardah ke apa, alangkah baiknya kalau kerusi itu diberikan kepada Wardah kita untuk kita naikkan Wardah kita sebagai pemimpin masa depan. Dan mungkin muda tu kita boleh bagi kerusi-kerusi grade kalau Puteri Wangsa 3A, mungkin kita boleh grade 2A. Apa komen doktor? Pertama, ini strategi lah, strategi kita dengan parti-parti lain. Manakala Wardah ataupun pemuda, itu strategi kita, dalaman kita. Itu ada pendekatan kita. Jadi strategi kita menyerahkan kerusi grade A kepada muda adalah untuk kita menunjukkan, memberikan peluang parti baru yang kita rasakan boleh memberikan satu momentum kepada pilihan raya ini. Dan ternyata muda telah menunjukkan keupayaan dia. Saya rasa semua kursinya satu kursi saja yang lain deposit. Muda tak ada yang deposit. Tak ada dalam deposit. Maknanya kita dari satu sudut strategi maknanya tepat. Cuma barangkali muda memerlukan masa lagi untuk mendapat sokongan daripada orang ramai lah, pengundi lah. Okey, saya ingin dapatkan pandangan daripada doktor. Bila kita beri muda bertanding untuk menarik sokongan daripada pemuda, terutamanya first time voters dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat kepada peratusan pengundi yang keluar, iaitu 54.96%, seolah-olah pengundi muda tak keluar, sedangkan sepatutnya dengan 2.599 juta pengundi baru tu kita dapat lebih jauh lagi bilangan pengundi yang keluar. Tetapi semalam bilangan pengundi yang keluar lebih sikit daripada PRU 2018. Apa komen doktor? 1.4 juta saya ingat, 1.4 juta yang keluar mengundi. Ini bukan masalah muda, ini masalah SPR ataupun masalah masyarakat kita yang tak peka dengan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan saya rasa first time voters tu mendapat seperti keadaan dia macam tidak ada perjuangan. Jadi saya rasa perlukan tekankan bahawa undi 18 itu sebenarnya hasil daripada perjuangan yang lama. Dan benda ni pada generasi baru mungkin dia tak aware, tak perasan bahawa undi 18 ni merupakan satu perjuangan yang memakan masa. Saya ingat dalam 2008 sudah diperjuangkan undi 18 tahun. Okey, dalam masa 1 minit doktor, apa way forward amanah dan juga PH untuk masa hadapan? Yang pertama, satu, kita punya sistem demokrasi. Ramai saya sebutkan tadi, ahli panel sebutkan, dari segi majoriti kita menang dah, BN tidak ada perubahan. Tapi kita punya sistem ni sistem first past the post. Yang itu game kita. Bukan kita kaedah professional representation. Jadi kalau kena guna kaedah itulah. Walaupun betul dari segi majoriti kita menang, tetapi dari segi first past the post tu itu game kita. Dan ternyata permainan itu yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Jadi kita tak perlu kita nak gunakan itu, maknanya kita tidak mengakui kelemahan kita. Mana kelemahan kita kena ikut game first past the post tu. Yang kedua, saya fikir kita terlalu menekankan soal sistem demokrasi berparlimen, tapi kita lupa satu lagi, kaedah kita raja berperlembagaan ni. Ini juga penting. Kalau kita soal berdemokrasi itu betul, tetapi kita lupa satu perkara, itu raja berperlembagaan ini menentukan hala tuju politik tanah air kita. Dan yang ketiga, saya rasa yang sebutkan tadi, kalau boleh saya sentuhkan, dinosaur ni, kepimpinan dinosaur ni, saya rasa kepimpinan tu tak boleh diberikan, tetapi dia mestilah menunjukkan. Kalau kepimpinan itu diberikan, itu namanya feudal. Maknanya pemimpin anak muda sekarang ni, kalau
nak menunggu orang tua meninggal dunia ataupun nak berundur sendiri, itu tidak ada kualiti kepimpinan itu. Jadi pemuda mesti menunjukkan kualiti dia sehingga mana mereka, kepimpinan mereka nampak terserlah dan rakyat dapat mengukur kepimpinan mereka lah. Dinosaur ni tak nak tua ke? Saya rasa dinosaur wujud kerana ramai merasakan bahawa ia diperlukan. Dan saya rasa kita sering menyalahkan pemimpin, tapi rakyat itu sendiri tidak kalau dia bertanggungjawab, dia kena singkirkan ataupun kena tutup kedua. Tapi kalau dia sokong lagi, jadi saya rasa dinosaur akan terus kekal. Dan kita akan hidup bersama dinosaur lah. Saya rasa tak ada masalah sebab tak ada orang yang mampu nak jadi dinosaur. Okey, Terima kasih Datuk. InsyaAllah lain kali kita sambung lagi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, saya tertarik dengan apa tu pendapat Dr. Muhaimin tadi tentang dinosaur. Maksudnya memang bila doktor mengatakan bahawa kepimpinan tu dia kata dinosaur, maksud dia pun mengakui bahawa kepimpinan itu kebanyakan dah tua-tua. Jadi apa cabaran yang dinyatakan oleh Dr. Muhaimin ialah golongan muda mesti menunjukkan keterampilan mereka, keupayaan mereka untuk memimpin, dan kita harap juga dinosaur ni dia perasan yang dia tu dah jadi dinosaur. Janganlah dia terus jadi super dinosaur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya begitu teruja dengan apa yang telah kita bincang dan secara tulus, dan saya rasa ramai yang bercakap secara open, tidak ada apa takut dan sebagainya. Jadi kita minta, saya akan hubungi Profesor Madya Dr. Yusri selaku orang yang di luar daripada lingkungan politik tetapi adalah seorang yang berminat dengan politik kerana beliau adalah seorang pengkaji politik. Jadi kita akan minta pandangan beliau tentang PRN semalam, dan juga apa jugalah pandangan beliau, dan seterusnya tentang way forward PH. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, boleh kira. Ada dengar apa ni? Ada. Cerita dinosaur, cerita pemimpin tak relevan dan sebagainya tu kan. Jadi kita minta pandangan Dr. Yusri lah tentang PRN Johor semalam, dan kita tahu bahawa Ilham Center ni dinyatakan sebagai ahli nujum lah. bila result tu melebihi sesuatu pihak, dia disokong, disuka. Bila tak melebihi sesuatu pihak, dia kata ahli nujum dan sebagainya. Tapi bila keluar result, baru dia tahu. Jadi kita minta pandangan Dok lah, apa pandangan secara umum tentang PRN semalam. Sebenarnya keputusan semalam tu kita dah jangka lah. Sejak kami turun ke lapangan daripada awal tu, sebelum pembubaran Dewan kami dah turun ke lapangan. So pola tu kita dah nampak lah bahawa dengan sistem yang ada, BN, UMNO khususnya, mereka memanfaatkan sepenuhnya situasi politik semasa untuk mereka keluar sebagai pemenang dalam PRN Johor ni. Walaupun diungkitkan pelbagai turnout rendah, kalah undi popular dan sebagainya, tapi itulah sistem yang diamalkan, dan kebijaksanaan BN memanfaatkan sistem untuk mereka keluar sebagai pemenang. Walaupun dibahaskan sebagai kata just 43% and so on popular vote, tetapi yang dikira adalah bilangan kerusi. Mereka menguasai 70 kerusi lebih, 40 daripada 50%. So UMNO sangat bijak dalam konteks inilah. Doktor dah buat kajian dan dapatan, dan saya yakin PH pun dah tahu, tapi adakah PH tak bertindak ataupun tak ambil apa-apa tindakan bila dah tahu dah result, ataupun memang dia tuduh Ilham Center ahli nujum, jadi dia tak ada apa-apa tindakan dia ambil untuk menafikan dapatan tersebut? PH lah, kalau kita nak bincang sebagai PH sebagaimana dibincang oleh Datuk dan kawan-kawan tadi, bagi kami lah, PH ni
sudah hilang arah, tidak keruan daripada hari pertama lagi. Hilang arah, So, hilang arah, tidak keruan pada hari pertama, segala tidak menjadi, hancur, dan PH memilih untuk kalah sebegitu awal dalam pilihan raya ini. So, mereka langsung tidak bersedia. Bila you all guna boleh bertelagah tentang lambang dan sebagainya, PKR bertanding dengan sendiri, yang dikatakan ketua besar Anwar partinya sendiri bertanding tidak menggunakan lambang pakatan, itu satu benda yang besar lah. Dan yang paling ketara sekali PH ni, Datuk, dia tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mengiktiraf pengundi mereka sendiri. Itu yang paling besar, yang saya heran bagaimana satu mereka tidak menghargai, tidak mengiktiraf, UMNO, BN, mereka tahu siapa pengundi mereka. Pengundi mereka adalah segmen Melayu Muslim luar bandar, yang mungkin tahap sosioekonomi status mungkin agak rendah sikit, orang kampung dan sebagainya. Dan BN UMNO pandai meraihkan, memujuk, meraihkan kumpulan sasar pengundi mereka yang loyal kepada mereka. Sedangkan pengundi PH adalah daripada kalangan anak muda, daripada kalangan orang yang sedikit ada educated background, orang pada tahap sosioekonomi status yang agak tinggi, orang yang urban, orang yang kerja di luar kawasan, orang Cina, pengundi beretnik Cina. Ini adalah pengundi-pengundi PH yang memilih PH because of kerana isu, yang mengundi PH sebelum ini because of kerana reform agenda. Jadi apa yang PH tak hormat ni? Apa yang you hormat, sebab bila you sendiri tidak boleh bersatu, tidak boleh menunjukkan kolektif untuk menawarkan sesuatu, itu maksud tak hormat dia. Dari segi logonya, dari segi yang kita katakan you gagal nak namakan ketua menteri, bakal menteri besar, itu semua ialah you tidak menghormati pengundi PH memilih kerana isu, memilih kerana confident level. So bila bertanding dengan lambang yang berbeza, bila bertelagah sesama sendiri, so ranak seluruh kepercayaan daripada kumpulan pengundi PH sendiri. So bila dah you ranak ke harapan, bila you dah ranak ke kepercayaan mereka, siapa yang undi PH? Ya. Yang di luar bandar, Melayu Muslim, luar bandar, Fed dan sebagainya, itu adalah fixed deposit UMNO sekian lama. Adalah sikit, tapi itu bukan kumpulan sasar yang memenangkan PH dalam PRU 14. Yang PRU 14 mereka ada karakter sendiri, mereka ada behavior sendiri. So kalau kita boleh kata ada 4 faktor utama pola pengundian. Ada faktor demografi, ada faktor geografi, ada faktor psikografi, dan ada faktor behavior, tingkah laku. Pengundi yang paling besar kepada segmen PH adalah faktor psikografi dan behavior. So, dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan pengharapan, mereka beri kepada PH dalam PRU 14. Bukan mereka beri kerana kesetiaan. Pengundi PH tak setia. Mereka adalah orang yang kritis, orang yang hidup dengan pemikiran. So, dalam PRN Johor, PH gagal secara total menghormati pengundi sendiri. That's why ditolak sebegitu sekali. Dan orang pun pengundi PH sendiri mengambil sikap untuk distant, untuk tidak memberi komitmen, untuk tidak terlibat dalam PRN Johor ini. Daripada awal kita dah kesan mereka tidak menunjukkan minat pun untuk keluar mengundi, untuk balik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hope mereka tidak ada. Kalau PRU 14 mereka ada banyak hope, mereka ada banyak impian-impian yang mereka rasakan boleh diterjemuh oleh PH pada waktu itu. Tapi dalam PRN Johor tidak ada langsung perkara itu, hope langsung tidak ada. So apa mereka susah-susah nak memilih, kan turun COVID lagi, jangkitan lagi dan sebagainya. Itu yang PH kena fikir. Tu yang apa tu tak balik tu apa kalau dia semua anak muda yang kritis. You nak berbincang tentang logo untuk bertanding pun you tak boleh selesai. You nak harap kami yang educated, kami yang urban ini balik. Sorry. Ini kami bukan orang kampung lah. Macam itulah lebih kurang. Bayangkan pengundi 2.5 juta pengundi baru kan. Sepatutnya yang keluar tu jauh lebih besar daripada PRU 2018.
Sepatutnya. Tapi lagi kurang daripada period 2018. Itu yang dan adakah kita nak letakkan kesalahan tu pada SPR menyebabkan orang tak balik ataupun turn out tu kurang? SPR kita boleh letakkan setiap orang ada peranan. Salah satunya adalah undi 18. Undi 18 ni begitu besar sekali, hampir juta kat campur-campur yang daftar secara automatik ni. So undi 18 kita pun kena sedar tu bahawa sistem pendidikan kebangsaan kita sama ada pendidikan rendah dan pendidikan menengah, sebenarnya kita tidak begitu bersedia untuk meningkatkan literasi politik dalam kalangan pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah sebelum ini. Sebab mereka mempunyai masa yang masih ada selepas pada pendidikan menengah untuk sampai ke 21 tahun. Tetapi sekarang apabila sistem pendidikan kita agak tabu dengan politik, nak bercakap, cikgu nak bercakap tak boleh, budak nak bercakap tak boleh sebelum ni, secara tiba-tiba selepas saja SPM mereka dikehendaki mengundi. So ini satu benda yang besar dan sepatutnya pendidikan kita support untuk meningkatkan kematangan mereka untuk membuat keputusan yang besar. Maksudnya kena masukkan dalam kurikulum lah, political isu dan sebagainya lah. Literasi politik. Tetapi buat masa sekarang nak masuk dalam silibus tu tak sempat. Yalah. Untuk yang dah daftar dalam masa terdekat mesti ada educate daripada sistem, daripada SPR dan sebagainya. Tapi teruskan. Satu lagi Datuk. Sebelum ini turn out tinggi sebab semua orang tu mereka memilih untuk berdaftar. Mereka ada will untuk mengundi. Mereka ada intention untuk mengundi. Yang ni memang tak. Yang ini mereka pun tak tahu mereka didaftarkan. So itu peranan sistem, peranan SPR, peranan sistem kementerian tertentu mesti ada kempen-kempen yang berterusan, mesti ada pemujukan untuk mereka faham peranan mereka dan ada kesediaan untuk menunaikan tanggungjawab kepada negara. Adakah kerajaan nak buat kalau dia tak menguntungkan dia? Bahaya soalan. Okey, penting kita kena setiap pihak mesti kita meletakkan kepentingan negara bangsa, negara pada tahap bukan kita meletakkan kepentingan politik. Okey, kita balik ke cerita politik sebelum soalan last. Sebelum soalan last kita balik cerita politik tentang dinosaur. Apa komen doktor? Saya lahir daripada era saya mula follow ceramah politik ni pada tahun 80-an lah, awal 80-an, walaupun pada waktu tu sekolah rendah dan sebagainya, tapi saya dah mau follow ceramah politik tahun 90 akan pada umat, walaupun pada waktu itu saya baru darjah berapa, darjah 6 ke apa, tapi kita follow ceramah. Dan sebenarnya leader-leader politik yang saya berada di sekolah rendah tu masih ada sekarang. Semua parti itulah mereka yang ada. Okey. Saya rasakan sudah tiba masanya untuk kita meremajakan kepimpinan politik negara. So setiap parti perlu ada pelan kontingensi, pelan alternatif untuk meremajakan kepimpinan politik parti masing-masing supaya nanti kepimpinan negara pun diremajakan juga. Tapi dalam masa yang sama begitulah, dalam setiap parti mereka ada konsri masing-masing, ada blocking masing-masing. Yang tua tidak memberi ruang kepada yang muda tidak mahu bersaing, tunggu di pelawa, tunggu disediakan singgah sana untuk diduduki. So perkara-perkara tersebut perlu ada kesediaan, kematangan yang besar. Maksudnya kalau di pihak PA tu Anwar, Mak Sabu, Kek Siang, Lengguak Eng pun tak relevan lagi lah. Yang paling besar, saya bukan bercakap tentang personal kepada setiap individu itu, Datuk. Saya lebih melihat peranan utama top leader dalam PH ini yang mereka gagal sekarang ialah mereka tidak memiliki kuasa dan mereka tidak memiliki pengaruh untuk menyatukan. Itu yang paling besar. Sekiranya mereka ada kuasa penyatu, mereka masih boleh mempengaruhi untuk bersama, itu masih okey. Tapi sekarang yang betul-betul mereka tidak ada ialah kuasa penyatu. Untuk saya sebut yang disebut tadi Anwar Ibrahim kalau ingin menjadi Perdana Menteri, indikator besar beliau ialah
dia perlu ada kuasa penyatu. Kalau tidak boleh menyatukan, dia tidak boleh impikan untuk jadi Perdana Menteri. Begitu juga leader-leader yang lain mesti ada kuasa penyatu. Okey, last kali Dok, yalah kita nak tanya pasal PH lah. Apa way forward PH untuk relevan untuk berhadapan dengan PRU ke-15 ni kalau ingin berjaya lah? Apa pandangan doktor? Doktor. Kalau nak berjaya. Yang pertama, pokok yang pertama mesti kita dah tengok semua data-data. Kita dah tengok yang pertama mesti meningkatkan confidence level kepada pengundi. Pengundi yang sebelum ni memberi harapan kepada PH, itu yang pertama. So sekarang masalah utama kepada PH sekarang, mereka tidak bersatu. Walaupun katanya ada majlis presiden dan sebagainya, tapi itu adalah retorika. Sedangkan mereka sebenarnya tidak bersatu. Langsung tidak bersatu. So step pertama ialah mereka perlu menggabungkan sebanyak mungkin koalisi yang boleh, sekiranya mereka betul-betul ingin menyaingi Barisan Nasional. Adakah itu double boleh dibuat dengan PN apa semua? Dalam politik serba mungkin. Dalam politik serba mungkin. Mungkin kita tengok contohnya dikatakan bersatu khianat dalam angka 100. Tapi politik ni serba mungkin. Kalau dah matlamat itu betul-betul iltizam tu tinggi, semua perkara boleh diredakan untuk capai matlamat. Kalau tidak bersatu, untuk PRU 15 ni settingnya adalah setting untuk PN. Okey, kalau ada lagi tambahan kepada untuk way forward PH ni selain daripada mewujudkan koalisi atau jajaran baru dengan semua pembangkang, PH perlu grand design lah, satu grand design yang besar, perlu kembali ke whiteboard untuk rangka benda yang besar. Cumanya antara faktor sekarang ni, walaupun saya melihat sebab kita tidak boleh lari, pola pengundian di Malaysia ni dia masih lagi berasaskan ethnicity, masih lagi faktor besar. Walaupun etnik Cina dia sudah mula distance sikit daripada PH, tetapi undi mereka masih cukup relevan untuk membantu. Problem besar kepada PH ini ialah mereka hilang sebegitu besar undi daripada orang Melayu. So tanpa sokongan mencukupi daripada orang Melayu, sesebuah gabungan politik tidak akan menang. Kalau pun menang, dia tidak akan stable sebab Melayu adalah kuasa majoriti. So yang pertama untuk menang mesti dapat sokongan orang Melayu, sebagaimana dalam PH 2014 termasuk kantun sebanyak boleh attract kepada etnik Melayu. So, agak-agak PN boleh attract orang Melayu tak kalau bergabung dengan PH? PN boleh attract orang Melayu. Mereka sudah buktikan dalam PRN Melaka dan juga PRN Johor. Mereka boleh attract Melayu dan sebenarnya secara relatifnya peningkatan undi kepada mereka itu sangat membanggakan. Dengan hanya setahun jagut usia, dengan bersatu tidak ada akar umbi, pencapaian itu sangat tinggi. Compare. So yang masalah kepada PN sekarang ialah mereka tidak ada attraction daripada etnik Cina. So, gerakan langsung tidak boleh berfungsi. Adakah Muhyiddin masih relevan untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri? Dinobatkan sebagai Perdana Menteri mungkin perlu dibincangkan, tetapi dalam kajian kami merentas negara pada waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, populariti beliau secara personal sangat tinggi. Bahkan dalam segmen Melayu Muslim popularitinya mencecah 95-96. Pada waktu itu populariti bersatu rendah. Populariti bersatu hanya sekitar 2%. Tapi dia batang tubuh dia tinggi. Batang tubuh dia tinggi, dan sampai sekarang pun bila kita buat kajian di Melaka, di Johor, penerimaan kepada Tan Sri Muhyiddin tinggi. Tetapi pola pengundian ialah political based, not personality based. Tapi maksudnya kalau kita nak compare dengan Anwar dari segi tu, mungkin dari segi kajian tu dia lebih apa tu baiklah daripada Anwar kalau diletak dalam segmen Melayu Muslim penerimaan pada Tan Sri Muhyiddin lebih tinggi.
Kalau non-Malay? Non-Malay Anwar tinggi. So kalau kombinasi itu sangat cantik lah. Sebab Datuk, untuk menang pilihan raya, mana-mana parti dan juga untuk mengekalkan kuasa selepas menang, mereka mesti ada satu elemen penting, iaitu yang kita namakan sebagai romantisme Melayu. Orang Melayu mesti merasa bahawa mereka dihargai, mereka dijaga, mereka dilindungi, mereka rasa selamat dan sebagainya. So elemen itu mesti ada dalam PH. Buat masa sekarang elemen itu hilang. Maksudnya jajaran baru dia mesti memikirkan perkara-perkara itulah. Selepas pada amanah agak terbelakang untuk berjaya, sebab kalau kita ikut logika dengan DAP PKR amanah, sepatutnya tugas itu adalah tugas amanah. Tetapi amanah progresif, tetapi masih belum berjaya menembusi lingkaran pedalaman, lingkaran Melayu yang kita kata sedikit konservatif dan sebagainya. So belum berjaya. Dan Seri Muhyiddin dengan doa COVID pun dia sudah menembusi begitu banyak romantisme Melayu pada waktu itu. Maksudnya sekarang ni blok pembangkang dia kena fikirkan satu jajaran baru untuk berhadapan dengan PRU ke-15 ini, dan adakah ianya belum terlambat untuk memikirkan ataupun untuk membentuk jajaran baru tu? Sekarang ni politik sangat dinamik, politik bergerak dengan sangat pantas. Sekalipun katalah PRU akan diadakan pada tahun ini juga, masih belum terlambat sebab politik sangat pantas hari ini, sangat dinamik, sangat fleksibel, dan medium untuk war-warkan sebarang tawaran itu sangat terbuka sekarang. So tidak ada isu langsung. Bahkan PM yang ada sekarang ini pun hanyalah setahun jagun. Pada Mac 2020 mereka hanya baru diasaskan pada waktu itu dengan support UMNO. Yang betul-betul bersatu, PAS, Gerakan dan 1-2 ini hanyalah dalam masa tempoh setahun ini saja. So mereka sudah dapat sokongan yang sebegitu besar bagi saya, 20% lebih popular vote dalam pertarungan segi itu sudah pencapaian yang agak baik sebenarnya. Akhir sekali, maksudnya jajaran baru tu boleh direalisasikan jika PH ingin bersaing secara berkesan dalam PRU 15 yang akan datang. Tidak ada pilihan kepada PH kecuali yang pertama mereka mesti menggabungkan sebanyak mungkin kekuatan opposition. Yang kedua mesti mereka membina satu jajaran baru, kemah besar atau apa saja yang menyatukan pelbagai kekuatan yang ada jika ingin bersaing dalam BN, atau jika tidak akan beri ruang kepada BN untuk PRU 15 ni untuk memang BN yang akan menang lah. UO fikir pula PRU 16 nanti. Satu lagi last sekali. Adakah rakyat akan kembali berminat untuk mengundi pada PRU 15 ni? Sebab kita tengok Melaka 64%, Johor tinggal 54%. Pada pandangan doktor, itu soalan akhir sekali. Okey, sebagaimana yang disebut oleh kawan-kawan tadi, political fatigue, kelesuan politik ataupun kebosanan politik ataupun menyampah terhadap politik itu adalah real. Ini kita kesan setiap kali pilihan raya kecil, setiap kali pilihan raya negeri. Tetapi Datuk, setting minda untuk PRU berbeza dengan setting minda untuk PRN. So generasi-generasi, contohnya etnik, pengundi pada etnik Cina, pengundi daripada kelas kumpulan yang kita kata educated, yang open, yang tahap sosioekonomi status yang agak tinggi, mereka tidak melihat kepentingan begitu besar dalam pilihan raya negeri, apatah lagi pilihan raya kecil. Tetapi apabila datang pilihan raya umum, walaupun mereka mungkin menyapah sedikit, bosan, lesu, tetapi mereka, orang-orang cerdik ini akan melihat pentingnya keputusan dibuat dengan betul dalam pilihan raya umum kerana akan menentukan jatuh bangun negara keseluruhan. Pada waktu itu peluang untuk menarik kembali mereka untuk melibatkan diri, untuk memberi komitmen kepada pengundian, saya rasa agak terbuka dan peluangnya sangat cerah sebab setting minda sangat berbeza antara pilihan raya negeri dan
Okey. Okey, terima kasih banyak Dok dengan pandangan yang terbuka. Semoga akan datang ni ahli nujum ini lebih dihargai dan dipercayai lah oleh parti-parti politik. Jadi jangan lagi ada apa orang kata pandangan sinis dan sebagainya. Terima kasih banyak, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, baik. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, itu tadi pandangan daripada Profesor Madya Dr. Yusri Ibrahim, fellow penyelidik daripada Ilham Center, yang jelas bahawa saya buat kesimpulan bahawa masih ada ruang untuk pembangkang untuk menyaingi Barisan Nasional pada PRU ke-15 nanti. Tinggal lagi yang penting ialah mesti membentuk satu koalisi ataupun gabungan ataupun satu jajaran baru untuk menentang Barisan Nasional, dan mood pengundi menurut pandangan Dr. Yusri tadi bahawa mood pengundi ini yang jauh ataupun tidak berminat untuk mengundi di PRN Melaka dan PRN Johor ini akan berubah apabila datangnya PRU ke-15, kerana PRU Pilihan Umum seluruh negara itu akan menentukan hala tuju negara, dan ini akan menyebabkan rakyat yang tidak kisah tentang PRN ini akan kembali berminat untuk mengundi. Jadi tuan-tuan, saya simpulkan di sini, sejam setengah kita bersama, saya simpulkan di sini bahawa perkara pertama ialah Pakatan Harapan dan semua blok pembangkang mesti kembali duduk semeja, berbincang dan membentuk satu jajaran baru, kerana peluang terbuka luas bagi pembangkang untuk mengembalikan mandat rakyat sebagaimana dalam PRU ke-14 tahun 2018 yang lalu. Dan yang kedua, pemimpin-pemimpin yang lama yang kita katakan sebagai dinosaur itu sebenarnya sudah tiba masanya untuk mereka mengundurkan diri. Dan Pakatan Harapan terutamanya mesti meletakkan atau menunjukkan, mengemukakan pimpinan-pimpinan baru yang fresh kepada rakyat, supaya rakyat lebih yakin tentang hala tuju dan juga inisiatif inovatif baru pemimpin baru ini, berbanding dengan UMNO, BN yang saya rasa masih lagi mengharapkan Zaid Hamidi, Najib Razak, Ismail Sabri dan sebagainya. Itu dua perkara yang sangat penting yang mesti dipikirkan oleh Pakatan Harapan. Dan sebenarnya tajuk kita pasca PRN Johor riwayat PHPN sudah tamat itu adalah tidak benar pada pandangan semua kawan-kawan saya tadi dan semua pandangan saya tadi, bahawa di sana masih ada ruang yang sangat luas kepada Pakatan Harapan untuk kembali menerajui ataupun memimpin negara ini. Tinggal lagi Pakatan Harapan mesti berjiwa besar, dan pemimpin Pakatan Harapan mesti berupaya untuk menjadi penyatu. Siapa saja yang menjadi pemimpin Pakatan Harapan mesti berupaya menjadi penyatu, bukan pemecah. Dan kita tidak boleh nafikan prestasi dan juga penerimaan segmen orang Melayu terutamanya kepada Perikatan Nasional, walaupun dalam keadaan mereka baru setahun jagung. Dan yang akhir sekali, masa masih belum terlambat untuk blok pembangkang duduk semeja untuk memastikan negara kita ini diselamatkan daripada pemimpin yang rasuah, pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. InsyaAllah jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, dan saya akan cuba untuk membawakan untuk memanggil atau berbincang dengan seramai mungkin kawan-kawan kita untuk kita mencari titik sepakat atau untuk mencari jalan penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Jumpa lagi. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.